Saya akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu mengkaji tentang Syekh Idris Al-Marbawi dan nilai falsafah yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Pengenalan. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, nilai boleh didefinisikan sebagai kadar harga sesuatu barang, darjat serta sifat ketinggian yang perlu ada dalam diri setiap individu dan masyarakat. Seterusnya, seperti yang kita sedia maklum, Syekh Idris Al-Marbawi merupakan tokoh persuratan Arab Melayu yang terkenal di Tanah Melayu. Malah, Kamus Al-Marbawi yang telah dihasilkan pada tahun 1927 telah memasyhurkan beliau sehingga hari ini. Dalam kajian ini, pengkaji akan mengupas beberapa nilai falsafah yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kalangan pelajar masa kini. Masalah kajian yang kami dapati adalah kes pelajar dibuli beramai-ramai di sebuah sekolah di Langkawi yang melibatkan pelajar lelaki berusia 16 tahun telah membuka mata masyarakat bahawa kes buli mampu merenggut nyawa jika tidak diambil tindakan dengan secepatnya. Hal ini membuktikan bahawa generasi kini semakin hilang nilai murni dalam diri masing-masing. Oleh yang demikian, kajian ini dilakukan bertujuan mengenal pasti nilai falsafah yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi yang dapat dijadikan contoh dalam kalangan pelajar masa kini. Saya akan membentangkan objektif kajian. Yang pertama, kajian ini dilakukan untuk mengkaji latar belakang Syekh Idris Al-Marbawi. Yang kedua, kajian ini dilakukan bertujuan untuk membincangkan sumbangan dan cabaran yang dihadapi oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam ilmu falsafah. Yang ketiga, untuk mengenal pasti nilai falsafah yang dibawa oleh Syekh Al-Marbawi dalam kalangan pelajar masa kini. Seterusnya, skop kajian. Skop kajian diedarkan melalui dalam talian kepada responden. Skop kajian ini turut memberi perhatian kepada nilai falsafah yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kalangan pelajar masa kini. Dan lokasi kajian, kami telah memfokuskan semua negeri di dalam Malaysia kerana ia melibatkan semua etnik di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kajian kami meliputi nilai falsafah yang dibawa oleh Al-Marbawi dalam kalangan pelajar masa kini di Malaysia. Kajian Haziah Hussein dalam manuskrip Quran Bergantung Makna Melayu oleh Syekh Al-Marbawi mengandungi tafsiran surah Al-Fatihah sehingga surah Al-An'am telah menggunakan helaian kertas kajar sebagai lembaran. Manakala kajian Asma', Fatimah dan juga Zahara, penulisan Al-Marbawi menggunakan pen dakwat hitam sebagai warna utama, manakala pen dakwat merah sebagai warna kedua. Selain itu, Syekh Idris Al-Marbawi juga diiktiraf sebagai tokoh anugerah penulis pentas. Seterusnya, metodologi kajian bertujuan untuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menjadikan bukti serta membincangkan reka bentuk kajian, pemilihan responden, instrumen kajian dan analisis dapatan kajian bagi menjawab objektif kajian. Seterusnya, analisis dapatan kajian. Mengkaji latar belakang Syekh Idris Al-Marbawi. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari. Gelaran Al-Marbawi berasal dari nama kampung asal keluarga beliau di Lubuk Merbau, Perak. Beliau dilahirkan di kampung Masfalah, Mekah Mukarramah pada 28 Zulkaidah 1313 Hijriah bersamaan 12 Mei 1896 Masihi. Kehidupan beliau. Ketika beliau berusia 10 tahun, beliau berjaya menghafal 16 juzuk Al-Quran dan kitab Adam serta matan Ajurumiyah. Antara sekolah yang beliau mendapatkan pendidikan adalah Sekolah Masfalah, Sekolah Melayu Lubuk Merbau, Sekolah Pondok Syekh Wan Muhammad, Pondok Tuan Hussein Al-Mas'udi, Pondok Syekh Ahmad Fatani dan Pondok Tuk Kenali. Pada tahun 1924, beliau melanjutkan pengajiannya di Universiti Al-Azhar Mesir dan berjaya mendapatkan segulung ijazah syahadah aliyah dalam bidang pengajian Islam. Beliau juga berjaya menyusun Kamus Arab Melayu yang dinamakan Kamus Al-Marbawi yang digunakan sehingga kini. Seterusnya, saya akan membincangkan sumbangan dan cabaran yang dihadapi oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Seperti yang kita sedia maklum, Al-Marbawi banyak terlibat dalam bidang ilmu-ilmu agama, terutamanya dalam pengajian Islam. Terdapat banyak sumbangan yang telah beliau sumbangkan kepada kita. Antaranya ialah Al-Marbawi telah menyumbangkan hampir 13 judul karya yang mempunyai beratus-ratus halaman setiap satu.
Selain itu, Al-Marbawi juga telah menulis Kamus Arab Melayu untuk memudahkan para pelajar memahami bahasa Arab dengan lebih mendalam, dan kamus tersebut masih diguna pakai oleh para pelajar masa kini. Kamus tersebut dikenali sebagai Kamus Al-Marbawi. Di samping itu, Al-Marbawi juga telah menulis tafsir Al-Quran dengan menggabungkan beberapa pandangan ulama tafsir daripada pelbagai kitab menjadi satu agar ia mudah difahami oleh penduduk Nusantara. Seterusnya adalah cabaran yang dihadapi oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Antara cabaran yang dihadapi oleh beliau adalah dalam kaedah penulisan. Al-Marbawi telah menggunakan helaian kertas kajang sebagai lembaran serta pen berdaulat basah berwarna hitam dan merah serta pensel untuk mencatat maksud perkataan dari ayat Al-Quran ketika beliau merangka draft awal tafsir sebelum melengkapkan sepenuhnya tafsiran Al-Quran tersebut. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh beliau adalah ketika dalam pembukuan karyanya. Beliau telah menyiapkan Kamus Arab Melayu berseorang diri lantaran penarikan dari rakan-rakannya. Kamus tersebut diterbitkan ketika beliau mengetahui masalah utama dalam kalangan anak Melayu di Mesir adalah ketika berkomunikasi di dalam bahasa Arab. Dan akhirnya, kamus tersebut berjaya disiapkan dan dikenali sebagai Kamus Al-Marbawi. Akhir sekali adalah cabaran yang dihadapi oleh Al-Marbawi adalah dalam perbahasan fiqh. Beliau telah mengemukakan di dalam kitabnya mazhab-mazhab para sahabat dan para tabi'in dalam pelbagai isu kerana pendapat mereka kadang-kadang dikemukakan secara terperinci dan kadang-kadang secara ringkas dengan menyatakan nama mereka. Dari sudut aturan dan susunannya pula, beliau kebiasaannya mendahulukan pendapat sahabat-sahabat dahulu dan kemudian diikuti dengan tabi'in dan para ulama mujtahidin dari kalangan imam-imam mazhab. Seterusnya, kajian yang telah dilakukan ini melibatkan responden yang tinggal di Malaysia. Jadual 1 menunjukkan bilangan jantina yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Jadual 2 menunjukkan lingkungan bilangan umur responden yang terdiri daripada 15 sehingga 19 tahun dan 20 sehingga 26 tahun. Manakala jadual 3 pula menunjukkan pekerjaan mengikut kategori yang terdiri daripada kalangan yang bekerja, pelajar sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi. Bahagian B dalam soalan selidik ini, pengkaji telah menganalisis data melalui soalan selidik yang telah diedarkan kepada responden melalui Google Form. Persoalan yang telah dikemukakan dalam borang soalan selidik adalah mengenai nilai falsafah yang dibawa oleh Syekh Al-Marbawi dalam kalangan pelajar masa kini. Soalan yang diberikan terdiri daripada 6 soalan, iaitu yang pertama, keberkesanan penghasilan Kamus Arab Melayu dalam pembelajaran telah mendapat semangat 25% persetujuan daripada responden, manakala 4 orang responden menyatakan tidak pasti dan selebihnya menyatakan tidak setuju akan pernyataan tersebut. Soalan yang kedua, kesungguhan beliau dalam menyiapkan penulisan tafsir Al-Quran bagi memudahkan pembaca memahaminya telah mendapat sebanyak 24% persetujuan daripada responden serta 5 orang daripadanya menyatakan tidak pasti dan seterusnya seorang daripada responden menyatakan tidak setuju akan kenyataan di atas. Soalan yang ketiga, sikap pemurah Al-Marbawi dalam memberikan keizinan kepada anaknya bagi membuka Kolej Idris Al-Marbawi Al-Islami di Ipoh Perak dengan menggunakan wang dari dirinya sendiri dapat dijadikan contoh teladan dalam kalangan pelajar telah mendapat 18% persetujuan daripada pihak responden, manakala 9 daripadanya menyatakan tidak pasti dan selebihnya menyatakan tidak setuju akan pernyataan berikut. Soalan yang keempat, tanggungjawab yang dipikul oleh Al-Marbawi dalam penghasilan karyanya dengan membuat rujukan daripada kitab-kitab ulama yang terkenal telah mendapat sebanyak 16% persetujuan manakala 9 daripadanya menyatakan tidak pasti serta 4 orang responden menyatakan tidak setuju akan hal tersebut. Seterusnya, soalan yang kelima, sifat kerajinan yang ada dalam diri Al-Marbawi menyebabkan beliau berjaya dalam menghafaz sebanyak 10 juzuat daripada ayat Al-Quran seawal usianya 10 tahun. Hal ini telah mendapat sebanyak 22% persetujuan daripada pihak responden serta 7 daripadanya menyatakan tidak pasti dan selebihnya menyatakan tidak setuju akan kenyataan tersebut. Dan soalan yang terakhir ialah sifat ketekunan yang ditunjukkan oleh beliau menyebabkan beliau berjaya menghasilkan karyanya iaitu kitab tafsir Al-Quran 30 juzuk secara lengkap. Hal ini juga telah mendapat persetujuan sebanyak 18 orang
responden dan 12 daripadanya menyatakan tidak pasti akan hal yang berkaitan. Setelah itu bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, perjalanan kehidupan Syekh Idris Al-Marbawi dapat dijadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Penulisan dan karya-karya beliau dalam pelbagai bidang seperti tafsir, hadis, fiqh, ibadat dan perkamusan dapat memudahkan masyarakat dalam mendalami ilmu agama. Kami berharap karya-karya beliau menyuntik kesedaran ke dalam jiwa-jiwa masyarakat Melayu Islam untuk mencintai budaya, cintakan ilmu serta menghayati nilai-nilai positif yang disarankan di dalam Al-Quran dan hadis. Akhir sekali bahagian lampiran. Untuk mengenal pasti nilai-nilai falsafah yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini dalam kalangan pelajar masa kini, kami telah menggunakan kaedah soal selidik yang telah diedarkan kepada responden melalui Google Form. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi mendengar apa yang ingin kami sampaikan tentang Syekh Idris Al-Marbawi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.